memang suka buat video TikTok. Dah naik RM20,000, Pak Mat. Oh, iya ke? Bagus tu. Itu bukan macam makan menantu kamu ke, Jo? Tengok-tengoklah dengan perangai tu. Buat malu orang kampung tu. Bayangkanlah, kalau perangai dia macam tu atas pelamin. Malu kau je. Tergedik. Mak nak buat apa? Mak nak kau putuskan dengan kau dengan Siti. Ya betul, Mak ni. Yalah. Apa ke benda tu? Mak, ni air fryer, Mak. Lepas ni, kalau Mak nak masak apa-apa, Mak letak je dalam ni. 1, 2, 3, siap! Taklah, Siti dapat duit PAV lebih bulan ni. Jadi, Siti belikan ni untuk Mak. Syira, awak macam si TikTok. Saya kadang-kadang lah dekat bilik seorang dah bilik air. Itu berani nak buat kan? Tetapi mungkin inilah yang dapat menggambarkan topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu berprasangka. Bila kita tengok orang yang melakukan sesuatu perkara yang mungkin sedikit tidak menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat, kita akan mula berkata-kata dan mula bercakap-cakap. Sedangkan kita tidak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Betul. Dan ini yang akan kita kupas pada hari ini bersama dengan tetamu kita di studio. Betul. Kita bawakan kepada anda dua orang tetamu di studio yang saya. Boleh tak kalau saya tak dapat kenalkan Yana? Sebab memang orang kenal dah mereka ni. Atas faktor formaliti kena kenalkan. Kita kenalkan. Okey, baik. Saya mulakan dengan yang kanan saya. Lebih afdal katanya. Bro Amir Idris kita selaku perundi motivasi, sihat ya? Alhamdulillah. Tadi masuk-masuk dah tanya, bukan Fatin ke? Fatin. Dia rindu dengan Mimah kita. Syira nampak awak berprasangka. Nampak. Kita kena tanya sekejap lagi. Okey, baik. Dan di sebelah kirinya pula adalah Kemi, penyampai Radio Hot FM. Sihat ya? Saya first time jumpa dengan Kemi. Ya, saya pun first time jumpa. Saya banyak kali orangnya. dah jumpa dengan Kemi ni. Kecil. Dia bukan kecil, dia sekeping. Berprasangka. Okey, baik. Seperti yang kita dah katakan tadi, topik kita adalah suka berprasangka. Okey, dan tadi juga saya dengan Syira ada cakap, sebenarnya prasangka ni walaupun dia membawa kepada konotasi yang negatif, tetapi perlu adanya rasa prasangka tu mungkin bukan dalam setiap aspek kehidupan kita, tetapi dalam beberapa situasi-situasi tertentu. Tetapi sebagai mukadimah ni kan, para penonton, mungkin kita nak tanya terlebih dahulu kepada Cik Amin Idris. Kalau kita bercakap tentang prasangka, apa sebenarnya yang membawa kepada maksud prasangka ni? Yang pertama, kita kena differentiate antara prasangka dan berhati-hati. Perlu bezakan? Berhati-hati berbeza dengan prasangka. Okey. Dalam psikologi, prasangka dia ada dua jenis. Satu dari sudut kognitif, iaitu pemikiran kita. Kita dah ada mental block tentang seseorang ataupun tentang sesuatu keadaan. Kita dah ada prejudgment. Contohnya, belum apa-apa lagi, dia ni boleh ke? Nampak? Di segi kognitif. Ataupun kadang-kadang benda tu tak berlaku lagi. Tapi dia kata, nanti gang. Dia dah berprasangka macam-macam. Contoh kalau dalam sektor swasta contohnya, ataupun dalam sektor kerajaan, bila bos kata, okey, you esok jadi MC tak boleh bos. Maknanya you dah berprasangka pada diri sendiri. Ataupun kat diri sendiri pun boleh berprasangka. Ataupun satu lagi, nanti apa orang kata. Nampak tak? Itu juga berprasangka pada orang lain. Itu satu contoh yang simple lah. Tapi dalam konteks hidup bermasyarakat, bila nampak orang tu contoh dia pakai mungkin seksi sikit, ahli neraka lah tu. Nampak? Terus dia telah menghukum. Itu juga prasangka. Ataupun dalam konteks bisnes, kan nampak dia tu masuk kedai yang high end, tapi pakai t-shirt pagoda kan. Tak mampu ni. So orang kita layan acuh-acuh lah, kata bawa tak payah ni, tak mampu ni. Tengok duit dia berkepuk rupanya. Tapi dah ada prasangka. Itu dari segi pemikiran. Dari segi tindakan, dia adalah sebenarnya rentetan daripada kognitif tadi. Bila dia dah berprasangka, maka dia pun layan acuh tak acuh. Bila dia dah berprasangka, dia mulalah menghukum. So tindakan itu adalah susulan daripada apa yang dia fikir. So dua poin tadi. Bezakan dia antara berhati-hati dan juga berprasangka, dia dua benda yang berbeza sebenarnya.
Maksudnya dia boleh bermula dari first impression kita terhadap orang. That's why. Sebab tu saya selalu sebut kita ni apa-apa pun jaga kita punya first impression. Sebab first impression do count. Okay. And the bad news is first impression doesn't come twice. Betul. Kalau tak, dia dah jadi second impression. Dah payah dah nak dapat balik. Lain dah. Betul. Okey, kalau kita boleh saya nak berkenalan sikit dengan Kemi. Kemi ni orangnya bagaimana? Adakah mudah berprasangka ataupun sentiasa husnuzon ataupun sudah ataupun kena kenal, kena tahu situasi dulu barulah bersikap menghakimi, menghukum dan sebagainya? Kalau Kemi sendiri, Kemi tengok situasi. Contoh dalam situasi, kalau contoh macam Kemi, pengalaman Kemi sendiri lah. Macam tadi Beramin ada cakap pasal berprasangka dekat diri sendiri. Dulu Kemi pun cakap dekat diri sendiri, aku ni tak boleh jadi penyampai radio. So aku bukannya orang media, bukannya orang meskom, bukannya orang yang huha-huha, tak. Tapi disebabkan berprasangka yang macam itulah membuatkan diri sendiri yang down. So for me, tak perlu nak berprasangka kat diri sendiri. Tak buat lagi, kenapa nak cakap kita tak boleh? Yang tu satu. Yang kedua, Kemi akan berprasangka untuk berhati-hati. Contohnya kita nampak macam, kenapa ni nak dekat sangat dengan husband aku ni? Kan, kita kena berhati-hati yang tu lah. Yang tu kan. Bukan kita nak judge cakap, dia ni jahat. Tapi kalau dah perbuatan dia tu membuatkan kita jadi macam, no ni aku kena buat sesuatu ni. Yang tu. Dan satu lagi, situasinya bila melibatkan tak ada kaitan pun dengan kita. Yang kita pun tak perlu berhati-hati. Contoh, bila ada hari tu viral kan, yang mana dia nak hantar mak ayah dia pergi rumah orang tua. Ramai orang judge dia kan, cakap, anak tak guna. Tapi kita tak tahu situasi dia. Mungkin dia bekerja 24 hours, kita tak tahu. Mungkin mak dia yang nak masuk. Betul, mak dia dah bosan. Mak dia dah bosan duduk kat rumah ni. Anak aku balik, lepas tu tidur, lepas tu keluar. Dekat situ ada geng. Dekat situ ada geng. So, ada 3 situasi lah untuk Kemi sendiri. Seronok sebenarnya bila dengar Kemi bercerita tentang dirinya orang yang bagaimana. Tetapi nak reverse sikit soalan tu kan. Pernah tak orang berprasangka terhadap Kemi? Of course lah, pernah. Situasi bagaimana? Confirm. Kita ambil yang paling dekat lah. Contoh kan, proven lah benda ni. Contoh, Kemi ambil bidang sains. Tak masuk akal lah orang nak jadi penyampai radio, duduk dalam makmal selama ni, tekan kalkulator. Dan of course, kita akan terima ramai orang akan cakap, dia tak boleh sebab budak ni ulat buku, budak ni pendiam, budak ni tak boleh huha-huha. Tapi apa yang kita buat, dah tahu orang berprasangka. Kita tak boleh juga nak salahkan orang sebab engkau yang bagi impression tu dekat orang. So apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita tunjukkan kita boleh. Dan alhamdulillah proven saya dah bertukar stesen, makin lama makin ke depan. Itulah maksudnya. Dulu pun ada orang kata Kemi ni kecek Kelantan. Dia kecek KL sekarang kan. Kecek KL. Tapi sikit abuk tak bunyi budu saat ni. Jangan cocok. Jangan cocok nanti terbit. Kalau cocok. Jadi konklusi dia hidup sains tulen. Awak sains tulen dulu? Sains tulen. Itu saya sastra nak letak mana? Saya ambil law. Sama. Saya ambil law. Saya dulu kemudian law. Alamak, macam mana ni kan? Okey, baik. Mungkin saya boleh kongsikan juga rakan-rakan kita di Facebook antaranya. Okey, izinkan saya untuk scroll terlebih dahulu. Ini bukan daripada Amin Idris tetapi daripada Amin Nuruddin. Assalamualaikum. Tak salah berprasangka sebagai manusia biasa. Cuma jangan berprasangka pada perkara yang kita tak tahu kesahihan betulnya. Boleh timbul fitnah dan akan membawa lebih banyak masalah antara hubungan sesama kita. Selidik dahulu betul salah, jangan main redah je. Baik, ini membuktikan bahawa untuk kita berprasangka terhadap sesuatu itu kena ada pada situasinya, kena ada pada individunya. Tapi macam mana kita nak kata orang pada situasi bagaimana yang boleh kita prasangka baik dan juga kita prasangka buruk? Dia gini, kenapa saya kata kita kena bezakan antara berhati-hati dengan prasangka. Berhati-hati ialah kita mengambil tindakan berdasarkan kepada proof and evidence. Bukan hanya bersangka-sangka. Bila kita berprasangka, kita bersangka-sangka. Maknanya ada sesuatu yang kita tak ada bukti pun tapi kita dah judge. Macam korang tiba-tiba sengih-sengih tadi kan. Kita tak tahu apa yang berlaku di episod tak. Saya telah bersangka-sangka. Mungkin prasangka tu lah dia orang ni mengata aku. Mungkin kan. Tapi saya tak menenteng kenapa saya tak ada bukti. Tapi awak pun berpengalaman. Awak tahu yang diberikan ni adalah penerbit kita. Aku tahu nama dah. So kita kena beza tahu kan. Di antara berhati-hati dengan prasangka. Berhati-hati based on evidence, based on proof, based kepada fakta. Tapi
berprasangka, kita bersangka-sangka. Itu ke, ya ke, macam mana? Curiga yang melampau. Bukti langsung tak ada. Dan lebih menakutkan, kita memandai-mandai mencipta bukti. Padahal tak wujud pun. Yang itu lagi membahaya. Ya, betul. Tapi kan saya nak tanya juga dari sudut hati. Salam yang kat dalam kundu. Dari sudut hati dan perasaan. Okey, kalau kita bercakap tentang percintaan, hubungan dalam rumah tangga khususnya, terutamanya. Kemi dah kahwin belum? Dah. Dah kahwin? Okey. Dah kahwin. Kini, perlu ataupun tidak untuk kita sebagai wanita, perlu ada rasa prasangka ataupun lebih kepada berhati-hati sebenarnya. Yang mana satu? Kalau Kemi sendiri bagaimana? Kalau Kemi sendiri, dia macam ni lah. Dia tak perlu nak berprasangka sampai makan diri, sampai bagi efek yang negatif dan memusnahkan hubungan itu sendiri. Kalau benda tu contoh yang viral, kahwin dua dengan staf sendiri yang hari itu viral, tu kes dia, kenapa kita nak sabitkan dengan diri kita? Tak payahlah nak terbawa-bawa. Gaduh perkara ni. Tak payah nak terbawa-bawa. Tak sabit pun tak? Tak sabit pun. Macam itulah. So, berprasangka tu perlu bila ada kaitan dengan kita sahaja. Contohnya, dia keluar, dia tak mesej. Kenapa tak mesej? Itu je lah. Tanyalah kenapa tak mesej. Tak payah nak fikir. Ada solusi dia. Boleh tanya. Kenapa tak tanya? Kenapa nak kena fikir? Tanya dulu, dapat jawapan. Kan senang cerita. Betul. Dia mungkin berprasangka tu daripada nak tanya kenapa awak tak mesej dia. Jadi, siapa cinta pertama awak? Itu kalau perempuan complicated kat situ. #lah tiba. Mungkin dari situ akan timbullah prasangka ataupun syak wasangka curiga yang melampau-lampau. Tapi Yana, membawa kepada apa soalan jawapan yang diberikan oleh Kim, membawa juga kepada prasangka dalam hubungan, adakah disebabkan kurangnya kepercayaan? Dia gini, dalam episod-episod dulu dalam WHI ni saya selalu sebut, dalam relationship berumah tangga ni, antara essence paling penting adalah communication. Communication bahasa mudahnya nak bincang panjang lah kan. Tapi bahasa mudahnya adalah dia adalah proses pemindahan maklumat daripada sender kepada receiver. So receiver tu dia menerima maklumat seperti mana yang dimaksudkan oleh sender. Tapi kadang-kadang apa yang disampaikan oleh sender kepada receiver difahami lain kerana di tengah-tengah dia dipanggil ada noise. Noise itu adalah boleh menyebabkan miscommunication. So apakah noise di dalam relationship? Antara noise di dalam relationship adalah bersangka buruk. Nampak tak? Antara noise di dalam relationship ialah malas untuk mendapatkan maklumat yang betul. Antara faktor noise di dalam relationship adalah yang ditanya itu pun tak nak memberi penjelasan. So akhir sekali jadi miscommunication, jadi lagi teruk communication breakdown, akhir sekali punahlah relationship tersebut. Nampak? So di dalam kita berumah tangga ke apa, komunikasi itu penting. Memanglah saya pergi universiti kadang-kadang bila tanya budak-budak kan, apa benda utama dalam relationship? Dia kata cinta sejati kan. Saya kata tak ada je. Budak sekolah Budak universiti kan. Saya kata yes, true love penting untuk permulaan. Tapi untuk relationship tu sustain adalah komunikasi. Sebab true love ni mula-mula je hangat. Betul tak? Dia lama-lama untuk maintain kehangatan itu communication. Tapi saya masih lagi beranggapan dalam sesebuah perhubungan tidak boleh kalau percaya itu diberikan 100%. Pasal tu saya setuju sebab prasangka adakah langsung tak boleh? Perlu. Perlu kan? Tapi agak-agak lah. Faham tak maksud saya kan? Mentang-mentang kata boleh. Cantik. Jam lah. Betul. Jadi perlu juga ada rasa prasangka tu sebab banyak kes yang kita baca mungkin tidak berlaku kepada kita tetapi berlaku dalam kalangan masyarakat di mana kalau suami tu dah outstation punya lama tak balik-balik ataupun setiap malam pulang lewat langsung tak boleh nak meluangkan masa bersama isteri dan anak-anak, apatah lagi nak ambil tahu tentang keadaan rumah. Perlu ada prasangka sedikit. Kemudian komunikasi. Dia prasangka ni pencetus untuk berhati-hati. Betul. Dia masalah prasangka pasrah. Maksud pasrah. Tapi sudah prasangka dia tak ada usaha untuk mencari maklumat, berkomunikasi. Jeng lah. Sebelah kami ditubik bulu juga. Sebelum kita jeng lagi, kita dah baca daripada rakan kita Natira Muhammad Yusof, katanya perbezaan pendapat perkara biasa kerana kita datang dari latar belakang yang berbeza. Secara peribadi saya amalkan kata bijak pandai kita, raikan persamaan, kita hormati perbezaan. Boleh nak raikan persamaan dan apa?
dan juga perbezaan. Tapi jangan over lah kalau kita bersangka buruk tu. Tapi kan kita memang mudah untuk kita bersangka buruk kalau orang tu tak ikut cara kita. Kalau orang tu dia tak ikut cara kita, sekaligus jadikan kita tak setuju, tak standard lah pakai macam tu je ataupun dia punya side macam eye tu je, dia punya pakaian macam ni je, pakaian datang studio. Pandangan. Maka kat gerai je kita sebenarnya kena raikan perbezaan. Jangan terlalu judgemental sebab kita tak tahu orang tu sebenarnya kaya daripada kita. Betul, daripada Kemi sendiri. Kalau Kemi sendiri kan macam situasi tadi, bagi Kemi orang tu nak pakai loaded, pakai yang branded have kan. Mungkin dia tu adalah kepuasan dia. Macam ada orang juga yang mana dia bukan tak mampu, dia ada duit sebenarnya tapi dia lebih mementingkan orang sekeliling dia. Maksudnya duit yang dia ada tu, kepuasan dia adalah bagi orang lain pakai branded. Ada orang yang jenis macam tu. So kita tak ada hak untuk bercakap dia ni pakai macam ni, tak pandai bergaya. Mesti tak tahu apa-apa. Entah-entah yang dia tu sebenarnya lagi banyak duit daripada kita. Kita pun tak tahu. Kita tak ada hak. Kita tak ada hak untuk bersuara kalau kita tak tahu apa-apa. Pengalaman saya, bawa beg konon branded sangat lah ni. Dalam duit pun tak ada. Itu selalu jadi. Kan? Dalam iPhone 15 Pro Max kan? Dia punya prepaid. Tak top up dah bulan. Kita tak judge kepada siapa yang guna top up tu. Tak ada masalah. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada Bro Amin dan juga Kemi. Tapi sebelum tu, wartawan kami sempat juga bertanya dengan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Awak ni jenis berprasangka ke tidak? Jom kita dengar. Pendapat Rin, suruh dia orang lebihkan zikir, mengaji ke supaya lebih tenang. Sebab masalah hati ni yang sentiasa tak puas hati, yang sentiasa iri hati, yang sentiasa marah, yang sentiasa sangat negatif ni, itu masalah hati. So untuk penyelesaian ubat pada hati ni adalah dekatkan diri pada Allah lah. Bagi saya simple je. Kenapa nak fikir pasal orang nak buruk je? Sekali fikirlah yang baik. Asyik fikir orang buruk susahlah macam tu. Susahlah hidup. Hidup ni benda simple je. Ada baik, ada buruk. Pada pendapat saya, orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain ni adalah satu tindakan dan pemikiran yang negatif dan boleh menjadi toksik kepada diri sendiri. Dan benda ni boleh mendatangkan keburukan dari segi membuatkan orang tu tidak bersyukur dengan kehidupan diri sendiri. Rin jarang dapat tahu yang orang ada cakap buruk pasal Rin, orang ni tak suka aku. Sebab Rin tak peduli. Hari ni I datang, I berdepan dengan orang yang depan I. Hari ni adalah hari ini. So yang belakang I tinggalkan dan I tak nak tahu pun. Saya fikir saya malah nak ditinggalkan sebab dosa kan. Jadi saya diam lah. Bukan makna saya diam, saya kalah tak. Cuma saya fikir nak berlawan orang macam tu buat apa. Saya akan cuba untuk faham kenapa orang tu berprasangka buruk. Dan jika benda tu adalah satu benda yang perlu saya improve tentang diri saya akan cuba untuk menjadi lebih baik. Itu dia pandangan orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Yana, kalau kita bercakap tentang orang yang suka berprasangka buruk ini, mereka pada saya lebih kepada masalah hati, lebih kepada masalah mental. Sebab apa? Kalau mental terus dia bagi. Sebab apa? Sebab kalau dia orang dengar benda negatif ataupun benda buruk berlaku dekat orang, suka betul. Kadang-kadang saja tanya soalan, dia tu dah bercerai ke? Suami lama tak nampak? Rupanya nak tahu awak marah kat siapa ni, Syira? Ya Allah. Are you okay, Syira? Kami pula yang risau. Okey, maafkan saya. Tapi ini semua berkait dengan masalah hati juga, Bro Amin. Betul. Suka melihat keburukan orang, suka melihat orang jatuh, suka melihat perpecahan dari kalangan orang. Macam mana tu? Dia cantik bila sebut pasal bersangka-sangka ataupun berprasangka kan. Dalam Quran, boleh tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 12, disebut ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhlah kebanyakan daripada kamu daripada bersangka-sangka. Dan disebut ayat lepas tu inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebahagian daripada bersangka-sangka itu adalah dosa. Okey, kita jangan baca ayat separuh-separuh, baca sampai habis. Disebut wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maksud bersangka-sangka itu ialah kita jangan mencari cari salah orang. Jangan kita bercakap buruk tentang orang. Disebut sebagai ribah. Orang Melayu kata mengumpatlah. Kan? Dan Allah Taala mengumpamakan orang yang suka ribah, suka mencari salah orang ni, umpama dia memakan daging manusia yang lain.
Kita merasa jijik, tapi itulah hakikat bila kita buat benda sebegitu. Nak sebut Allah Azza wa Jalla mengutuk orang-orang yang suka mencari salah orang. So prasangka yang dimaksudkan dalam Quran ialah kita berprasangka dengan mencari salah orang untuk kita menjatuhkan mereka. Ini adalah perangai yang dikutuk oleh Tuhan, yang dikutuk oleh Quran. Yang mana kadang-kadang kita di dalam kalangan netizen pun ada perangai begitu. Contoh kan, seburuk mana manusia tu, kita tak boleh bersangka buruk dengan melampaui batas. Contoh hari ini kan kes perbicaraan ada pegawai polis yang didakwa atas kesalahan membunuh kan. Memanglah apa yang dibuat tu salah. Tapi bila kita komen ini confirm masuk neraka, come on lah. Betul. Siapa kita nak menghakimi begitu? Dia memang kalau dia buat salah memang dia salah. Tapi jangan sampai ia menjustifikasikan kita untuk buat benda yang salah. Kan? Dia buat jahat lah. Tapi jangan kita buat jahat juga. So ini berlaku kerana apa? Kita ada masalah hati, kita telah bersangka buruk pada orang, akhirnya kita judge manusia, kita buat kerja Tuhan. Nauzubillah. Itu yang paling merisaukan bila kita play God. Kita sendiri, kita pula yang menghakimi orang lain dan kita pula yang menjatuhkan hukum terhadap orang lain. Nauzubillahi min zalik. Okey, tapi daripada awal tadi kita dah bercakap tentang prasangka-prasangka yang membawa kepada konotasi negatif, prasangka buruk. Tetapi ada juga dalam situasi-situasi tertentu yang menuntut kita untuk berprasangka baik. Kalau Kemi sendiri pernah tak mengalami situasi-situasi yang sebegini? Prasangka baik. Okey, contoh kan. Banyak contoh. Banyak contoh dia. Okey, contohlah kalau macam kes tadi lah yang Kimi petik tadi yang pasal dia nak bagi nak letak mak dia dekat rumah orang tua. Cuba kita letak kita tu di tempat dia. Dan kita letak diri kita dekat tempat dia, adakah kita sanggup nak buat mak kita macam tu? Kita sendiri pun tak sanggup, melainkan kita ada kekangan. Kita ada sebab nak buat macam tu. Dan benda tu bagus sebenarnya sebabnya bila dia diuji macam tu, kita pula diuji. Kita diuji untuk berkata baik ataupun berkata buruk. Betul tak? So waktu kita diuji tu, okey, kalau kita berkata baik, baiklah untuk kita. Kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Tapi kalau kita berkata buruk, satu hari nanti kita pula akan diuji macam tu, barulah kita rasa okey, no wonder orang hari tu dihantar mak dia dekat rumah orang tua. Baru kau tahu langit tinggi rendah. Betul. Dan apa yang kami katakan ini adalah untuk mendidik hati kita, mengajar diri kita macam mana sebenarnya untuk berprasangka baik. Okey. Dan mungkin kita nak tanya kepada Bro Amin juga dari sudut macam mana untuk kita perlu juga ada prasangka buruk. Okey, sebagai contoh oleh rakan kita di Facebook yang memberikan komen dari Wani Melsi, dia kata rasanya tak salah jika kita berprasangka, terutamanya untuk keselamatan. Pengalaman sendiri di kejiranan saya ada kes gangguan seksual. Jadi saya perlu berhati-hati dan tak salah sekiranya saya memberi peringatan kepada jiran-jiran saya yang lain. Dan ini membawa kepada persoalan saya yang tadi. Situasi-situasi tertentu perlu dan penting untuk kita ada prasangka buruk dan bukan sekadar berhati-hati sahaja. Masa saya di UiA dulu, saya mengaji hadis dengan seorang tokoh hadis yang dihormati dunia, namanya Maulana Syekh Abdul Laith. Dia ajar kita bila belajar hadis, kita jangan ambil bila orang tu kata kalau Nabi ambil bulat-bulat, kita kena ada prasangka sikit. Sahih ke tak? Dan supaya kita tak tergolong di kalangan yang Nabi sebut man kadzaba alaihi muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, disediakan tempatnya dalam neraka. So kita kena double check betul ke hadis ni. Especially kalau maksud tu bunyi pelik sikit. Contohnya pernah dengar tak? Tak boleh campur makanan laut dengan makanan panas kan? Betul. Pernah dengar. Itu pasu. Dan yang paling saya selalu dengar tu payung emas tu. Roni. Palsu tu. Palsu tu lah. Itu hadis yang dhaif kan? Hadis lemah. So nak sebut, kita tak boleh bulat-bulat. So kena ada sedikit prasangka supaya kita berhati-hati. Cuma jangan kita terhenti di situ. Jangan kita terhenti sahih ke tak hadis ni. Langsung tak terima. Tak boleh. Kena belajar dapatkan mana yang sahih. Sama juga dalam isu tadi. Bila kita tahu ada kejiranan tertentu, ada orang-orang tertentu yang berbahaya kan. Bukan setakat kita kena berhati-hati, malah wajib untuk kita memberitahu kepada orang tentang bahaya tersebut. Apabila bahaya itu telah disahkan bahaya. Ni kadang-kadang jiran tu mungkin muka dia ganas sikit kan. Macam muka Kemi dalam poster dia bincang gini, papok garang kan. Ini mesti tak boleh bincang ni.
Tak soal lagi. Dah mulalah kata macam-macam masa dia. Tak boleh lah. Kan? So, pastikan ianya benar. Nak tahu benar ke tak, kita kena tanya orang. Dan bila kita tanya orang pula, jangan main tanya sesuka hati. Orang tepi jalan, entah mana-mana pun kita tanya. Tanya orang yang sepatutnya. Orang berautoriti. Orang yang mungkin berpengalaman di tempat tersebut. Dan bila kita dah tahu, jangan pula kita pergi panggil tambah Ajinomoto. Kan? Orang tu jahat, kita tambah pula kan. Dia bukan setakat jahat, itu program bersiri. Come on lah. Pada kadarnya. Betul. Kalau betul, tidak mengapa. Tetapi menjadi persoalan, kalau benda tu dah lah tak sahih, itu salah pula tu. Dah timbul fitnah. Tak pasal-pasal kita fitnah orang. Dah jadi jatuh fitnah. So, berhati-hati boleh. Dan memang digalak, dan memang kita perlu berhati-hati. Betul. Cuma jangan berhenti di situ. Betul. Pastikan kebenarannya dan bertindak pada kadarnya. Betul. Dan saya rasa sedikit tambahan dari segi bukan sahaja sudut keselamatan perlu kita ada rasa prasangka ni, tetapi apabila melibatkan tawaran-tawaran yang too good to be true, yang membuatkan kita sendiri tertipu ataupun jatuh ke dalam perangkap yang scam. menakutkan, banyak gambar aku dalam tu. Apa investment Islamik kan? Nampak tak? Kita tak ada prasangka langsung. Dia tu ambil budak-budak. Bahayalah. Kan? Betul. Kadang-kadang ibu bapa kita senang terpengaruh, tertipu kerana target golongan sebegini juga adalah untuk mereka yang lebih berusia. Sebab dia bersangka baik. Ni ustaz ni, takkan menipu. Tak. Double check. Dah ramai orang yang PM saya. Betul ke poster ni? Tu bagus. Tu bagus. Maknanya dia berprasangka, betul ke tak? And then dia dapatkan maklumat. Saya beritahu, tak ni. Selesai. Okey, maksudnya husnuzon pun kena ada sederhana, nak bersangka buruk pun kena sederhana. Betul. Tapi Ana, saya nak curi soalan. Boleh, sila. Berkenaan dengan prasangka baik ini. Saya nak tanya pada Kemi lah, adakah ini prasangka baik atau prasangka buruk? Saya beri contoh. Tadi Kemi ada kata, kalau nak buat sesuatu, Kemi tanya pada diri sendiri, boleh ke kita persoalkan kebolehan diri kita? Kita persoalkan kemampuan diri kita. Akan tetapi, bukankah bila kita fikir kalau, macam mana kalau kita buat keputusan A jadi kalau macam ni? Bagaimana keputusan B kalau macam ni? Bukankah itu sebenarnya satu persediaan untuk kita lebih berhati-hati, untuk kita lebih bersedia? Maksudnya daripada segi macam maksudnya kita fikir negatif dulu supaya kita boleh bersedia untuk hadapi perkara negatif tu. Lelaki kata tak berhenti. Kan? Macam Kemi cakap tadi dah, kalau dalam hubungan sekalipun kita rasa macam tu, kita tanya dulu. Kita rasa tak okey, kita buat dulu supaya kita dapat jawapan dia dan benda tu bukannya negatif. Maksudnya macam kita persoalkan supaya dapat jawapan. Bukan kita tanya diri sendiri je, kita tanya orang sekeliling, kau rasa aku okey ke tak? Kadang-kadang kita tanya orang terdekat sebab kadang kita tak nampak bakat kita. Kita tak tahu apa yang ada dekat diri kita. So kita tanya orang terdekat ataupun orang yang memang dalam bidang tu. Cuba tanya dia, aku boleh ke tak macam ni? So kita ambil. Kalau dia cakap boleh, okey. Berapa ramai cakap boleh, berapa ramai cakap tak boleh. Bukan nak bagi kesan negatif dekat diri, tapi supaya maklumat. supaya kita membuat keputusan yang bijak. Bukannya sekadar, okey aku boleh ni, tu terlalu yakin pula. So kita kena cari juga sumber, kita kena tanya, kita kena buat supaya ada bukti. Tanya, jawab dan kita tahu jawapan dia. Saya suka Kemi jawab tadi soalan awak, Syirah. Sebab kadang-kadang setengah orang dia terlalu overconfident. Confident tu bagus. Confident is bagus. Overconfident tu bahaya. Tiba-tiba claim macam jadi nombor satu negara. Come on lah. Hati-hati ya kan. Jadi kita dalam diri kita pun perlu ada prasangka yang boleh ke tak ni Betul. Perlu ada sedikit rasa tu supaya tambah dengan rasa nervous, rasa keyakinan tu macam semakin lama semakin meninggi. Benda tu yang akan membuatkan kita mampu melakukan sesuatu dan tidak terlalu overconfident. Okey, baik. Syirah, Bro Amin, Kemi, kita dah nak sampai ke penghujung perbincangan kita. Banyak yang kita dah bincangkan juga. Dan mungkin sebagai konklusi kat sini kan, Bro Amin mungkin boleh kongsikan tentang bagaimana sebenarnya satu, kita nak mendidik diri kita untuk berprasangka baik dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Sebab sekiranya kita positif, insya-Allah kita akan menarik benda-benda yang positif juga. Tetapi pada masa yang sama perlu adanya rasa berpada-pada ni. Amalkan PS5. Wah, PlayStation. Betul kan? Okay, sabar. P maksudnya prihatin. Kita kena prihatin tentang orang kan. Bukannya kita jaga tepikan. Kita gini, tak salah kita menjaga tepikan orang. Yang salah ialah bila kita selakkan orang. Itu salah. Okey? Hati-hati tu. Okay, pertama. Risaulah. S5 ialah pertama kita kena sayang semua orang. Sebab sangka buruk ni datang daripada rasa benci. So kena sayang semua orang. S kedua adalah sangka baik. S ketiga ialah kita kena saling tolong-menolong. Nampak tak? Dan S keempat adalah
saling memahami. Macam kami sebut tadi, letakkan diri anda di tempat mereka. Itu memahami itu sebenarnya. Betul. Kan? And S yang kelima adalah sentiasa mendoakan. Bila kita amalkan PS5 ini, kita akan mengelak daripada pentingkan diri sendiri dan bersangka buruk pada orang yang akhirnya kita mengesampingkan fakta dan juga dalil serta apa-apa maklumat yang betul. Baik, kalau saya jadi PS6. Apa S ke-6? Apa strategi? Senyum. Okey, kalau Kemi, PS7. Kalau Kemi sendiri, kalau kita nak bersangka baik tu bagus dan perlu sebenarnya selagi dia tak mengganggu kita dan tu for the sake of kita nak mendidik hati kita supaya kita faham situasi orang, jangan terlalu cepat sangat menghukum, jangan terlalu cepat sangat mengeluarkan kata-kata yang negatif supaya kita ni terdidik. Pergi mana-mana sekalipun kita tahu kita kena cakap benda yang baik supaya keluarga kita tak diuji, kita pun tak diuji. Kita kena berhati-hati juga dengan apa yang kita cakap. Dan kalau berprasangka buruk pula bagi Kemi, kesimpulannya adalah perlu juga untuk keselamatan kita, untuk kita punya berhati-hatilah supaya kita tak terjerumus dengan benda yang kita pun tak nak. Contohnya macam scammers, contohnya macam orang ketiga ke, dah nampak kan? Macam ni kan. Sensitif lah isu ni. Macam tu lah. So dua-dua perlu bergantung kepada situasi dan cubalah untuk kena dengan situasi. Jangan rasa macam dia itu terlalu bagus sampaikan semua orang kau nak hukum, semua benda kau nak cakap. Betul. Tapi kita tak sedar yang kita cakap tu, bila kita bercakap, hati kita yang tak tenang, hati kita yang tak happy sebenarnya. So, tenangkanlah hati anda, bercakaplah yang baik-baik saja. Boleh buat segmen ni kan? Betul. Basi bersama kami. Tapi betul juga, sebab kadang-kadang ni culture spill the tea. Betul. Bukan tak sekadar dulu membawang kan. Sekarang ni spill the tea dan sebagainya. Ini yang kita tidak mahu menjadi marah dalam masyarakat kita. Apa pun kita buat kena bersederhana lah. Orang kata, baiklah bro Amin Idris dan juga Kemi. Terima kasih banyak-banyak atas perbincangan kita untuk hari ini.